Okey, sekarang saya menuju ke jumpa dengan seorang kawan. Nanti dulu, belum ketuk lagi. Ada. Ada. Ini dia. Saya sebenarnya YouTuber terkenal. Datang ke sini untuk kita bual bicara. Oh, dia punya bilik dia. Memang art lah. Oh, ini baru lepas mayang ni kot. Oh, memang art lah. Ini bilik pensyarah, buku-buku mesti ada. Walaupun tak baca kena ada. Barulah budak masuk tengok, wah banyaknya buku. Padahal tak baca ni. Bukan baca ni. Tak baca. Tak baca. Cuma ambil satu buku biar ni. terang kan? Oh. Biar aku tengok apa chapter apa. Ini setiap hari Jumaat memang ada asnaf telefon. Maksudnya? Kan tadi buku. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekod dah. Rekod dah masuk. Dia tak ada cardnya. Tak ada. Daripada masuk sampai situ apa habis. Tak ada card je. Ada rasa. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada adik kakak Ambo, subscriber channel YouTube Jaha Mereka. Hari ini tak kurang istimewanya. Bersama saya pada hari ini tak kurang istimewanya juga seperti sebelum-sebelum ni. Iaitu Dr. Rosdin Subuh. Special. Sebenarnya banyak benda saya nak bercakap pasal Dr. Rosdin Subuh ni. Tetapi kita tanya dia nak bercakap, dia suka bercakap ke arah mana? Dia adalah seorang pensyarah kanan di Fakulti Seni Kreatif. Dan satu pejabat lah dengan saya. Okey, baik. Sebenarnya kita nak bersembang berkenaan dengan seni lah. Berkaitan dengan seni. Bagaimana bermulanya kegiatan seni Dr. Kudin? Nampak serius sangat tu. Ya. Kegiatan seni. Ni salah satu kegiatan seni lah mak. Dia naik kan? Dia naik kan? Meja ni letak ni paku yang tak ni. Ada sebab. Ada sebab. Ada sebab. Semua yang berlaku dalam ni ada sebab. Ada sebab. Ini tarekat ni orang ni. Ini sebab dia. Ini tak berlaku sebab dia berangkat. Iyalah sebab tak ada bajet. Bukan. Nak beli baru. Bukan. Berkaitan dengan seni. Ada kaitan dengan seni. Ini angkat ni jerit ruang kosong. Jadi kebanyakan ada beberapa masa kita memang bawa student kat sini untuk berlatih kat sini. Jadi tempat latihan. Sebenarnya kadang-kadang kita tak cukup bilik. Kat sini bilik ruangnya sangat terhad. Jadi benda ni angkat semua ni dia jadi ruang kosong. Ruang kosong, budak-budak boleh berlatih kat sini. Kadang-kadang itulah kalau kita ada production malah nak pergi tempat latihan. Dia sebenarnya bukan budak-budak, malah nak pergi pengajar malah nak pergi. Macam mana ni konten? Okey. Kita serius. Kita cakap pasal seni, pasal penglibatan dalam kesenian. Penglibatan kesenian ni saya mula daripada sekolah lagi lah. Pada sekolah. Sistem sekolah tu dekat Felda. Okey, Dr. Kudin asal lagi mana? Felda. Saya asal dari kampung. Tapi berpindah umur 5 tahun tu pindah dekat Felda. Lepas tu menetap di Felda. Tadika, saya tak sekolah tadika. Masuk J1 terus. Jadi J1 di Felda lah. Di Felda Adila aku tertinggi Johor. Oh, kau tertinggi Johor. Okey. Felda Adila. Tu macam tahu. Tak biasa pergi dulu. Kan ada buat program apa, makum ke apa dulu. Dekat mana kau tertinggi? Aku tertinggi. Pergi makan ubi kayu cicah dengan bilis, sambal bilis. Itu betul. Dan kebanyakan orang Felda ni dia campur-campur. Ada orang Jawa, ada orang Bajau, ada semua dikumpulkan dalam satu Felda. Dan satu gugusan. Tempat saya tu gugusan lah. Satu gugusan tu ada banyak Felda, satu gugusan. Tu semua. So dalam sistem pembelajaran dekat luar bandar tu memang dia ada juga aktiviti-aktiviti kesenian.
Jadi dalam aktiviti kesenian tu salah satunya itu juga aktiviti kesenian dalam persatuan beruniform mengangkat mahal dekat situ. Dekat situ dia didik kita supaya kita ada aktiviti seni tu. Kita kita join. Dekat situ kita rasa ada minat-minat tu kat situ. Bermula pada situ lah. Okey. Okey, sejauh mana pentingnya aktiviti seni ni kepada budak-budak sekolah rendah, budak-budak yang baru masuk sekolah. Sejauh mana dia penting? Kalau ada dan kalau tak ada, jadi macam mana? Ada. Sebab sekarang ni seni bukan penting bagi orang seni je. Seni penting bagi orang-orang semua golongan. Budak-budak ni pun untuk memahami dan memberi keseimbangan bagi pemikiran diorang. Itu seni sebenarnya. Untuk budak-budak. Jadi budak-budak sekarang macam kita dah bagi-bagikan macam ini pandangan lah pandangan tak semestinya korang kena setuju pandangan peribadi. So maknanya kalau dalam sains, dalam arkitek, dalam bidang-bidang lain sebenarnya peranan seni itu untuk memberi keseimbangan bagi pemikiran orang dalam bidang-bidang lain. Dia bukan seni untuk seni. Dulu seni untuk seni. Kau masuk seni, kau dapat seni, kau jadi orang seni. Tapi seni, aktiviti berkesenian tu bukan untuk orang seni tapi untuk bidang-bidang lain juga. Salah satu dia punya faedah dia adalah keseimbangan. Macam orang sains. Aktiviti seni itu memberi keseimbangan pemikiran dia untuk dia cipta perkara-perkara sains contohnya lah. Sebab seni itu benda kreatif juga kan? Benda kreatif. Benda kreatif. Nak seni persembahan lah. Kita dalam seni persembahan macam tu lah. Kalau politik, memberi keseimbangan untuk mereka memilih pemimpin mereka. Nampak? Baik. Nampak? Tu orang belajar lah. Saya baru belajar hari ni. Maknanya dalam apa benda sekalipun yang bukan berkaitan dengan seni tapi sebenarnya dia ada kaitan. Kalau kita belajar seni ada kaitan untuk kita apply dalam dalam bidang-bidang lain. Itu benda. So maknanya kalau tak semesti orang seni dia buat pertunjukan ataupun dia dalam bidang kesenian dia hanya untuk kelompok dia je. Kita mesti tengok penggunaan tu seni tu sendiri dan masuk kelompok-kelompok yang lain. Jadi penting orang seni ni. Penting tu. Dia boleh masuk banyak bidang. Orang sains nak masuk seni ada juga tapi kebanyakan dia kena belajar seni. Ya, betul. Kan? Dengan disiplin seni kan. Dia masuk seni ada juga tapi penggunaan sains dalam seni kita tak nampak lagi. Tapi penggunaan seni dalam bidang sains contoh dalam bidang arkitek dan bidang apa semua sebenarnya bukan secara teknikal, secara secara dalaman pun penting. Itu sebab saya pun daripada asalnya orang sains. Cuba pergi lebih detail lagi asalnya orang sains tu. Sebab bila saya orang sains, saya masuk dalam sastra dulu. Lepas tu dalam seni persembahan tu baru kita tengok sains dalam sastra dan seni persembahan tu saya dah faham lah. Maknanya saya aplikasikan sains, teknikal, matematik dalam saya berkesenian satu. Tapi bila saya patah balik kepada sains, rupanya orang sains pun memerlukan macam kaedah-kaedah kesenian juga. Sebab tu saya buat satu tajuk dia Forum Teater STEM. STEM ni Science, Teknologi, Engineering, Mathematics. Jadi dalam macam mana nak kait dengan tu? Kena baca. Mampus aku. Dia senang je kait dia. Nampak macam susah lah. Tapi kita tengok macam ni lah. Albert Einstein. Albert Einstein ni dia pandai main violin tu. Albert Einstein ni orang sains. Orang fizik. Dia buat aplikasi fizik dalam kehidupan. Tapi dia main violin. Dan tak ramai orang tahu dia main violin bukan sekadar main violin. Dia boleh main dalam orkestra. Profesional lah. Profesional dia. So apa dia punya kaitan? Maksudnya dia boleh kuasai bidang muzik, bidang kesenian dan dia kuasai hebat dalam bidang fizik. Dia kuasai tau. Kehebatan dia. Dan dia main violin tu dia dengar bunyi. Sebab bunyi itu boleh bagi satu terapi bagi dia untuk memikirkan untuk menaikkan kadar imajinasi dia. Ya, betul. Dalam fizik sebab dia punya teori fizik banyak menggunakan imajinasi. So dia punya keyword yang paling penting sekali dalam dengan oleh Albert Einstein ni, imagination more powerful than knowledge. Maknanya imajinasi yang banyak digunakan oleh orang sastra dan orang seni sangat power, sangat berkuasa
daripada pengetahuan. Itu dia punya quotation lah. Dia punya quote je. Imajinasi lebih tinggi daripada pengetahuan. Lebih betul. strong, lebih kuat. Oh, maksudnya kalau dia satu jadi macam satu nilai tambah lah untuk dia kan. Dan dia memang menggunakan elemen imajinasi yang selalu orang seni pakai ni untuk berkarya kan. Dalam kerja-kerja fizik dan kajian fizik dia. Dan melahirkan teori-teori fizik yang bagus tau. Sama sekarang kita bakal jadi hebat. Betul. Dan cerita seni tu lagi hebat daripada dia. Tinggi. Tinggi. Sebenarnya apabila bercakap pasal seni pada orang kampung, macam saya dululah, saya dulu nak masuk ke, sebelum saya masuk ke UM, selepas habis 3 tak 5 saya nak masuk ke Aswara. Kan? Lepas tu mak saya kata belajar dululah. Belajar dulu, habis belajar STPM apa semua, masuk ke pusat kebudayaan. Dan bila orang kampung tanya kau nak ambil jurusan apa? Orang kampung kita kata pusat kebudayaan. Oh, nanti kau pandai menari lah besok. Kau pandai berjoget lah besok nanti apa semua. Dia orang tak nampak peranan seni ni sebenarnya yang lebih tinggi. Bila orang kampung dia akan fikir seni adalah untuk menghibur kan. Kan? Untuk apa ni, kadang-kadang benda yang melalaikan. Jadi apa peranan seni Cik Asrul tu? Dia jadi siapa ini? jadi saya nak bagi tahu bahawanya yang Dr. Kudin bagi tahu tadi adalah untuk menentang apa yang saya bagi tahu yang orang kamu fikir okey seni ni untuk benda-benda yang melalaikan, tapi kita tengoklah cara bagaimana kita guna. Jadi maknanya melalaikan tu definisi dulu. Masih dulu. Maksudnya boleh berkemungkinan melalaikan. Boleh. Dan boleh memberi faedah. Jadi kita pilih mana satu. Nak melalaikan ke nak beri faedah. Tapi kalau basic kepada seni muzik tu memang perkara yang dicipta atas pengaruh sesuatu. Maknanya asal usul seni muzik tu memang ada tolakan untuk mencipta benda tu. So benda tu sebenarnya untuk dalam erti kata untuk sesuatu benda untuk kebaikan manusia. Tapi bila digunakan ke arah melalaikan dia jadi lalai. Jadi yang pentingnya orang yang mencipta muzik tu dan orang yang menggunakan muzik tu lah. Dia nak guna apa? So dia ada pilihan sebenarnya. Dia nak pergi ke arah mana? Dia nak pergi ke arah mana? Macam kita berteater lah. Kalau dia masuk dengan niat yang tak baik, teater tu akan jadi buat juga teater, tapi dia punya sebab musabab dia tu jadi tak baik lah. Betul. Okey. Sejak bila Dr. Kudin ni bergiat dalam TV untuk apa-apa program? Okey, dulunya saya ni sebenarnya sangat, bila datang KL saya sangat bergantung dengan kawan. Sebab daripada kecil ni saya kira mak saya sekolah ni, dia sebab saya anak lelaki seorang. Jadi anak bongsu kan? Bukan anak bongsu lelaki seorang. Okey. Jadi dia kontrol dan dia sangat takut saya mengalami masalah lain. Jadi dia kontrol. Tapi jiwa kita ni kadang-kadang kita nak memberontak lah. Lelaki nak diberi kari lah, nak pergi sana tak dapat, nak pergi sana tak dapat. Jadi saya banyak habis masa dekat dengan keluarga, dengan walaupun memberontak. Jadi bila saya keluar belajar dekat ASK dulu, dekat KL, jadi saya baru terdedah dengan benda-benda yang macam tu. So saya sangat bergantung dengan kawan. So offer yang TV ni memang kawan yang offer. Sampai sekarang pun kebanyakan offer daripada kawan. Jarang daripada orang yang tak kenal. Ada pun macam saya jarang lekat sebab saya lebih selesa bekerja dengan kawan, sebab saya rasa kawan tu satu pertalian yang boleh kita buat kerja dengan lebih baik lah bagi saya kat situ, sebab tu banyak dengan kawan-kawan. Jadi bila saya bergantung TV pun mula-mula saya ada berlakon ekstra-ekstra dia juga. Untuk drama-drama. Untuk drama tu ekstra dulu jadi RM60, RM80. Betul. Satu hari dulu Betul, saya pernah. Kumpul. Tapi dulu tak ada talent agency tu, kita datang kita sendiri kan, kawan-kawan datang, okey kawan-kawan ajak semua. Dan satu benda yang paling saya sebanyak ketika saya belajar dulu, saya buat part time lah, sebab part time tu penting bagi saya untuk duit. Part time dalam untuk dapatkan duit. Part time dalam kawan-kawan ajak aja mana saya pergi. Ajak terus pergi. Okey. Jadi antara duit yang paling banyak pada masa tu dapat gitu. Tapi buat ekstra ya. Jo Jambul ya. Sebenarnya Jo Jambul itu saja yang saya ingat. Itu pun bila datang sini saya tengok dia ni macam Jo Jambul lah. Lepas tu saya tengok dalam internet apa semua, betul lah dia. Jo Jambul tu tahun bila?
Oh, tahun 90 lebih kat tu. 90-an. 90-an. Oh, 90-an, betul. Ya, 90-an. Lepas maaf betul lah. 90-an. 90-an tu. Okey, sebelum pergi ke situ, apa ni institusi pengajian pertama Dr. Kudin dalam bidang kesenian? Itu ASK lah dulu. ASK. Akademi Seni Kebangsaan. Sebelum ni, selepas ni, sekarang ni Aswara. Aswara. Selepas Akademi Seni? UM. Pusat Kebudayaan dulu. Pusat Kebudayaan dan fakulti ni. Memang saya lekat kat sini lah, banyak lah kat UM lah. Tapi kajian-kajian saya banyak dekat luar. Sebab saya rasa saya kena ada satu center, lepas tu banyak kaji luar. Itu kita pergi Indonesia, Thailand apa semua tu untuk mendapatkan kajian-kajian dalam ni lah, dalam seni persembahan tu lah. Apa pengkhususan kajian Dr. Kudin? Ke arah mana? Ke arah saya macam ni, idea saya sebenarnya, maksud saya nak banyak tahu tentang seni persembahan tradisional di Asia Tenggara. Okey, kemudian elemen-elemen seni persembahan tu bukan teater saja, tapi persembahan. Maksudnya event, aktiviti budaya apa semua tu kita dapat tahu Asia Tenggara punya. Dan ciri-ciri tu kita boleh applykan dekat contemporary punya teater tu. Contoh elemen-elemen macam forum teater tu lah. So kita tengok elemen teater tradisional kita ni sebenarnya dah ada forum teater dah. Tapi kita tak trace macam mana elemen dia. Dan barat dia ada forum teater dia juga. So bila kita ikut jalur teater tradisional di Asia Tenggara, kebanyakannya memang dia orang banyak interaksi dengan antara penonton dengan penonton. Penonton dengan pelakon. Penonton pelakon, ya. Jadi interaksi dia berjoget tu pun dah bersama-sama kan. Jadi bila kita buat teater contemporary, maksud kita gunakan elemen-elemen kita dengan penonton interaktif apa semua ni, kita dapat satu pattern yang ada budaya kita. Tak sama dengan budaya forum teater. So saya gunakan forum teater ni sebagai satu tapak yang mempunyai elemen-elemen teater tradisional. Dan menggunakan elemen-elemen tu. So nak cerita pasal tu kena masuk kelas lah. Tayangan TV yang paling sinonim Dr. Kudin adalah Di Mana Jo Jambul lah. Lepas tu dengan Bam Bam Boom. Bam Bam Boom. Wah, dengan arwah Fazli. Sebelum tu lagi kan? Sebelum arwah Fazli masuk kan? Sebelum lagi. So jadi Dr. Kudin yang start Bam Bam Boom. First episode, first season tu memang kita start dengan ada satu producer daripada TV3 lah. Okey. Sebab masa tu tak ramai orang berani nak prank orang. Untuk prank orang. Betul. Tak ada lagi apa scene ataupun apa cerita-cerita program-program yang prank orang masa tu. Betul. TV3 lah buat satu dulu. Betul. Kan? Tapi sebenarnya sampai sekarang production kita tak berani juga nak buat rancangan prank. Betul. Kan? Sampai sekarang tak berani. Tengok orang yang gila saja boleh buat benda tu. Dia sanggup menerima kecaman. Tapi pada itu keberanian tu penting. Orang teater je yang gila. Yang berani buat macam tu. Tak ada sial. Masa tu dia cari-cari orang tak berani. Dan kita ni kadang-kadang ni berani-berani lurus lah terus kan. Buat boleh. Dan adalah kita belajar teknik-teknik nak prank orang tu. Roh Fazli pun terikat sama. Dia faham macam ni teknik dia. Jadi supaya kita berani tapi dalam masa selama kita selamat. Sehingga dia punya producer pun kena prank. Sebab prank orang ni boleh membahayakan diri. Bahaya diri. Kita prank orang tapi kita selamat. Dia ada teknik tu. Dia kena ada teknik tu. Kalau nak belajar tu masuk kelas lah. Okey. Untuk pengetahuan saudara-saudari juga, Dr. Kudin banyak juga membuat kajian berkenaan Mak Yong, dan tesis dia pun ada banyak berkaitan Mak Yong. Okey, untuk Mak Yong apa yang Dr. Kudin kaji? Okey, saya kaji saya fokus pasal peran. Peran. Dan bandingkan peran ni dengan penasar watak dekat satu persembahan nama dia Arja di Bali. Dia ada macam peran juga. Dia nama dia penasar. Daripada perkataan dasar, pendasar. Jadi penasar kita panggil. So dasar cerita dekat dasar pembuat cerita dan dasar pelaku dalam permainan Arja di Bali itu sebenarnya peran ataupun penasar, iaitu ahli lawak. Pelawak yang ada dalam persembahan tu. Struktur dia bezalah dengan Mak Yong lah. Tapi pelawak tu dan kategori dan watak tu yang dipersembahkan dalam Arja tu
dia punya ada nilai humor, sama dengan peran, iaitu watak komedi dalam Mak Ayung. So saya bandingkan benda tu, melihat fungsi dia, melihat peranan dia, dapat satu kesimpulan bahawa macam mana teknik-teknik komedi dia, macam mana dia punya peranan dalam cerita dan peranan dalam persembahan tu, dan macam mana dia sambung cerita, macam mana dia tafsirkan ayat-ayat. Kalau macam Kak Arja tu, dia pakai ayat-ayat Sanskrit, ayat-ayat Bali kan, dan dia juga yang menjadi mediator untuk menyendangkan orang faham. Banyak peranan dia tu. Maksudnya lebih kurang sama dengan Mak Yung. Peranan Peranan dengan lagi besar, penasar. lagi besar penasar tu, lagi dominan. Lagi dominan. Kita Mak Yung tu kadang-kadang untuk buat lawak, untuk kelakar-kelakar dah habis dah. Tapi penasar ni daripada awal sampai habis tu sebenarnya dia berperanan penting. Dan kebanyakan penasar tu adalah bomo, adalah orang yang tahu pasal cerita, dan ahli komedi, orang tahu translate bahasa kawi tu, bahasa Sanskrit tu pergi kepada bahasa kitab-kitab kuno dia tu, pergi Jawa kuno, pergi kepada bahasa Indonesia. Dan ada juga lawak-lawak dia tahu international, bahasa Inggeris, komikal, dan dalam scene-scene dia banyak, dia boleh kita panggil dia boleh baca mentera. Dekat sana tu mentera-mentera sihir, orang panggil liak. Liak-liak ni banyak. Santet. Dukun santet. Dukun santet. Dia boleh baca. Dan ada banyak performance dia tu berkaitan dengan ritual. So peranan dia tu. Dan di luar peranan dia, di luar watak dia tu, dia memang orang yang dihormati. Kalau macam tu bagi saya sama dengan peran. Sebenarnya peran Mak Yung pun dia orang yang tahu, kena orang yang tahu cerita. Kan? Dia pun seorang, kalau dia main teri, dia bomoh. Dia jadi Tok Minduk, dia jadi Tok Teri. Dia orang yang dihormati sama. Sebab dalam peran Mak Yung pun dia bukan 100% buat kelakar. Sekarang buat kelakar, dulu-dulu memang orang yang sama. Macam mana benda macam ni? Kita di Malaysia, di Kelantan ada Mak Yung. Di Indonesia kat sana tu jauh ada benda tu. Tetapi dia menjadi seakan sama peranan. Kenapa jadi macam tu? Macam mana boleh jadi macam tu? Okey, tu macam panjang sangat tu. Dari Kelantan, dari Indonesia, penasar dengan peran. Lepas tu sama dia punya peranan dia dalam persembahan tu. Sebab kalau mengikut sejarahnya, sejarah. memang ada dia punya perkembangan itu daripada wayang kulit, daripada drama tari, daripada sejarah, dan ada cross culture daripada Jawa pergi ke Melayu pergi Jawa, dan ada perkembangan kerajaan-kerajaan lama yang mengembangkan benda itu ikut sejarah lah. Tapi kalau kita tengok sekarang pun sebenarnya memang kita sentiasa berhubung. Maksudnya secara naturalnya watak kelakar yang dominan dalam persembahan-persembahan tradisional ni sebenarnya memang daripada dulu, daripada kategori wayang kulit pun, berkembangan daripada wayang kulit pun memang penting. Jadi kepercayaan orang-orang dulu daripada bercerita, kategori seni persembahan bercerita ke, seni persembahan drama ke, wayang kulit ke, drama tari ke, memang orang kelakar ni sangat penting. Dan salah satu yang contoh dia, orang kelakar ni dia menyamar je. Jadi penyamaran tu sangat penting, konsep kepercayaan orang dulu-dulu. Dia tak nak memperlihatkan dia punya identiti yang sebenar, personality yang sebenar. Dia menyamar jadi orang lain, iaitu orang kelakar bodoh, tapi sebenarnya dia pandai. Itu konsep dia terbalik. Jadi ironi dia tu adalah dia tidak menunjukkan identiti, tapi sebenarnya dia bagus. Sebenarnya dia sebaliknya. Contoh, kalau orang Hindu percaya sebenarnya dia adalah dewa-dewa. Sebenarnya adalah dia orang yang paling hebat. Sebenarnya dia adalah bomo. Sebenarnya konsep cerita dulu lah. Macam Pok Dogo dalam wayang kulit lah. Kan? Ropoh, hodoh, apa semua. Sebenarnya dia dewa. Gitu. Jadi itulah plot cerita konvensional orang dulu-dulu. Dan termasuklah watak-watak tu jadi macam tu. Jadi dia gunakanlah watak orang tu. Jadi adalah filosofi di belakangnya tu. Maksudnya kalau sebenarnya dia adalah dewa, dia ada titik-titik mengikut kepercayaan Hindu lah. Kalau kita tak percaya dewa, dia sebenarnya adalah orang yang hebat dalam ilmu, sesuatu ilmu. Macam tu.
Itu memang konsep pemikiran orang yang konvensional, apa tu, cerita konvensional yang dulu-dulu. Jadi termasuklah dalam tu. Dalam apa, Mak Yong, dalam cerita. So, semua ada. Semua kategori ada. So, secara automatiknya, memang dia tak, kita tak tengok Mak Yong. Mak Yong pun tak tengok dia kalau kita nampak macam tu lah kan. Tapi tiba-tiba dia boleh jadi sama. Tiba-tiba jadi sama. Sebab basic dia semua, apa, asas dia semua sama. So kita pinjam orang ni pinjam kita. Pada dulu-dulu tu dah ada kat sini dah. So macam saya duk pinjam tengok, sama, kita pun buat kat sini lawak dia macam ni. Dia orang sana pun lawak dia macam ni. Jadi dia orang sebenarnya, apa tu, sekarang lagi lah dia tengok YouTube. Lawak orang Malaysia macam ni. Dia buat kat sana pula. Dulu pun macam tu lah. Kan? Buat benda sama. Kopi buat balik sini. Buat balik situ. So mana original dia? Original dia datang mana? Masalah dia, mana original dia? Nak kata sangat pegang sangat, ini lah yang original lah. yang betul ni kan? Yang asli punya. Asli mana? Yang asli. Sebenarnya yang kita kata asli tu sebenarnya dah ada perubahan dah. Dah ada perubahan dah. Dah ada perubahan dah. Termasuklah yang sana tu kan. Cuma dekat Bali ni memang diorang banyak pengekalan dan diorang nak kembangkan berdasarkan pengekalan tu. So ada memang kumpulan yang memang mengekalkan yang lama gitu. Ada kumpulan ni dia bercambah-cambahkan, dia campur-campur. Ada kumpulan-kumpulan macam tu. So mungkin kita boleh kata kekalkan yang lama lah kan, bukan kekalkan yang asli. Sebab kalau kita sebut pasal asli ni, dari mana bermulanya asli tu? Sebab benda tu sentiasa berubah. Sentiasa berubah. Asli itu mengikut persetujuan komuniti tu. Dia kata tu asli. Asli. Tapi dia boleh berubah dan kita tak rigid pada perubahan tu lah. Tapi kalau kita nak kekalkan, kita rasa estetik dia tu bagus, tak apa, tak ada masalah tu. Saya buat pasal tu. Tapi peran tu saya kaji kat situ lah. Dia punya kesimpulan tu pelawak lah. Sebagai dalam persembahan tu dia adalah pelawak. Okey. Dan Dr. Kudim nasib baik kerana sempat mengenali peran-peran Mak Yong yang famous dari Kelantan dulu. Dan sekarang dah semua dah tak ada dah. Arwah dah. Arwah semua dah yang semua arwah. Yang tinggal siapa? Pak Sa'ari, Cik Man Gabus, Pak Wadrome. Pak Yune. Pak Wadrome yang tinggi ni. Wamidin ni tinggal. Wamidin ni. Wamidin tinggal. Wamidin dengan bini dia. Okey, peran yang lama Wamidin seorang je tinggal. Pun dia dah, tapi dia main teri lagi sekarang. Okey. Dah tua dah. Dia ni pun dah kurang. Sekarang yang apa pelapis tu? Tak ada tu Din, tak ada. Sekarang Mak Yong kita kalau tak ada lah yang berumur 60 70 sekarang. Kalau tak ada. Orang yang boleh jadi Pak Yong. Yang jadi peran adalah kita dua boleh buat kan. jadi Pak Yong. Dan kualiti macam orang dulu ke? Yang kualiti ada boleh buat, tapi kualiti yang tak sampai macam orang dulu. Yang kualiti tak ada. Adalah seorang dua macam adik ipar saya, bukan sebab dia adik ipar saya, tapi dia memang bagus lah. Apa ni, Yana USM-nya. Dia bagus lah dari segi nyanyian apa semua tu. Okey, kita banyak sangat lah cerita pasal benda akademik. Nanti orang tak nak dengar. Serius sangat lah benda-benda pergi ke dalam apa semua ni. Saya nak tanya berkenaan dengan piala-piala yang ada kat sini ni. Saya rasa dah cukup berjaya Dr. Kudin dalam bidang lakonan. Sebab dia sudah ada PhD, dia sudah ada beberapa anugerah. Saya rasa cukup berjaya. Adakah Dr. Kudin sudah puas dengan pencapaian ini ataupun ada lagi benda yang Dr. Kudin nak? Sebenarnya anugerah ni saya tak terfikir pun. Okey, Dr. Kudin dulu masa buat untuk apa? Untuk kepuasan. Untuk puas je. Betul. Dan saya tak pernah puas. Jadi untuk kepuasan tak pernah puas. Jadi anugerah ni memang ini semua memang dia nak datang tak apa. Tak apa. Ada tu. Tapi kepuasan tu lah. Mungkin sama satu masa kita dah puas, kita akan slow down lah. Okey. Tetapi kadang-kadang kita rasa tak puas, tapi kita tak tahu kenapa aku rasa tak puas. Tapi aku tak puas ni.
Tak puas sebab sebab kita fikir ada kekurangan lagi dan kita ada benda betul. yang kita nak apa, kita nak belajar lagi. Tak apalah. So buat lagi. Dan satu lagi, selagi saya ada idea. Bukan idea ke? Ya. Bukan ayah aku lah idea. Jadi selagi kita ada idea untuk kita buat dengan karya-karya kita, lakonan ke buat persembahan kan. Jadi kita rasa kita ada benda yang kita nak beritahu lah. Ya. Bila kita dah kurang idea tu mungkin akan menurun dan idea kita tak terima orang. Kita tak terima orang. Itu dah itulah. Okey, tidak dinafikan. Dan tidak dinafikan Dr. Kudin adalah seorang aktor yang bagus. Kan? Aktor yang bagus, tetapi Dr. Kudin tak ada follower. Sekarang duk bising pasal nak berlakon kena ada follower. Follower IG, follower TikTok, follower subscriber YouTube, kan apa semua tu. Kenapa jadi macam tu? Okey, betul. Sangat penting. Nampaknya memang itu sangat penting. Tapi saya tidak mementingkan itu. Setuju tapi tidak setuju. Dia ikut prinsip orang lah. Memang saya agak bukan kata secara individu saya kurang berminat untuk bermain dalam YouTube, dalam media sosial tu saya kurang sebab ini ikut pendirian orang lah. Pendirian orang. So tapi kepentingan itu saya tak nafikan, memang penting dalam bidang ni, memang penting. Okey. Dan orang kata berapa follower, tak ambil apa semua kan. Sebab saya punya pendirian adalah benda ni boleh melalaikan. Macam benda kalau lalai baik tak payah. Tapi orang lain yang tak lalai, saya tak nafikan boleh. Tapi bagi saya akan lalai. Okey, betul. For sure saya lalai. Satu Facebook, saya tahu ni saya bukan orang lain. Saya Facebook, saya mesti add orang yang cantik. Okey. Mesti approve orang yang cantik. Jadi lalai lah. Saya boleh check dia punya Facebook. Tengoklah dia punya Facebook. Ada banyak saya tak approve kan. Siapa-siapa je. Okey, sebenarnya dalam banyak-banyak pelakon yang seangkatan dengan Dr. Kudin, saya rasa Dr. Kudin seorang je. Yang tak main sangat media sosial. Namron dah main media sosial sekarang. Betul. Dah mula buat TikTok. Dah buat TikTok dah, bro. Q Haidar dah ada TikTok. Siapa lagi yang seangkatan dengan Kudin? Semua dah ada banyak follower dan memang ini bidang diorang dan diorang main tu. Saya bukan kata tak penting tu penting, tapi diri saya tu berbahaya. Untuk diri Dr. Kudin. Untuk diri orang tak apa penting. Betul. Satu lagi saya mudah terpengaruh bila Facebook letak profile update kita punya profile update profile status update status, lepas tu buat apa semua, share apa semua. Ya Allah, inilah hari ini. Saya mudah ke situ. Nanti akulah yang paling malang pada hari ini. Jadi saya rasa macam aku ni kenapa aku letak benda-benda macam tu. Lepas tu tengok orang komen ke tak. Ayah duduk tengok orang nak komen ke tak. Suka orang komen, suka. Itu je. Jadi saya lebih dekat dan saya fikir balik kenapa aku benda tu selalu kan. Macam ibarat kita berdoa kan dengan diri sendiri tapi letak dekat status. Jadi saya duduk fikir aku doa kat siapa? Adakah aku doa kat tembok? Macam orang doa kat berhala. Orang berhala kan. Orang dulu dia berdoa sebab dia doa pada Allah juga. Tapi dia duduk kat berhala kepala dia. Kan dia antuk-antuk kepala dekat batu, peluk-peluk kan. Ini berhala ni, dia lukis-lukis apa semua. Tapi dia bukan pergi ke berhala. Dia pergi kepada Tuhan juga. Tapi dia letakkan ayat dia tu dekat berhala. Dekat satu batu tu. Jadi saya rasa macam ni Facebook ni macam dah batu ke apa. Jadi saya rasa macam tak boleh ni. Jadi saya mudah update status benda ni macam tu. Tapi bukan untuk orang lain Ini dekat Dr. Kudin. Dia rasa macam tu. Bukan orang lain. Orang lain buat. Tapi siapa yang rasa macam saya tu cepat-cepat lah. Apa ni bertaubat. Dan sebab ramai dah kita tengok ni, ramai sangat dah yang minta doa letak dalam Facebook. Nak suruh orang baca sebenarnya. Bukan nak suruh Allah baca. Nak suruh orang baca. Kalau dia nak suruh Allah baca pun,
Tak perlu tak lah. Tu Allah dah boleh baca dah. Kau fikir pun Allah dah baca dah. Jadi dia ada macam ada satu perantara dia kena letak. Macam. Macam. So jadi berbahaya bagi saya. Macam tu dah jadi satu macam mula-mula macam jadi dah tetap lah. Yang update status tau. Maksud saya update status yang macam tu. Okey. Yang macam tak letak apa-apa macam ada satu contoh lain lah. Contoh lain. Satu contoh saya nak bagi tu Din. Apabila kita start wish birthday bini kita dalam Facebook, tiap-tiap tahun kita kena buat. Nanti dia keluar pula peringatan. Kalau kita dia tak macam buat cakap bini kita lah. Facebook dia macam cakap kita Facebook, hari ni birthday bini kau. Wish dalam ni. Facebook bercakap. Macam patung. Pergi kat patung. Kita duduk kat patung tu sebenarnya kan. Kita macam rasa macam ada satu bercakap dengan kita kan. Betul. Itu Facebook tu. Betul. Kau kena buat ni, kau kena buat ni, buat. Dah kita ikut Facebook pula. Bukan Facebook ikut kita. Ada dia terbalik lah. Lambat lahun. Betul. Mula-mula tak. Sekarang dia dah ingatkan kita dah. Siapa kontrol siapa sekarang ni? Kita kontrol Facebook ke Facebook kontrol kita? Nampak? Nampak? Bahaya tu sekarang. Jadi untuk saya rasa bahaya ni. Bahaya aku ni. Aku tak boleh ni. Sebab itulah Dr. Kudin dia tak ada follower. Facebook apa semua. Dia tak peduli pun. Tapi malang lah juga. Tak ada follower orang akan tengok kan. Ada juga masalah dia. Orang tengok follower tak ada apa semua. Sebab orang ambil belakang tengok follower. Sebab untuk orang tengok. Dr. Kudin di belakang sebenarnya bukan untuk tengok orang tengok. Bukan untuk orang puji. Bukan untuk dapat anugerah. Dia untuk kepuasan dia. Saya rasa semua pelakon sepatutnya macam tu lah. Kepuasan dia. Kepuasan, aku puas. Kan? Aku puas. Dan benda-benda tu akan datang secara bonus. Okey. Inilah benda-benda yang datang secara bonus. Salah satunya anugerah skrin 2019 pelakon lelaki terbaik filem. Untuk cerita apa ni? Ini semua ni ceritanya lah. Orang tu jaga. Orang tu jaga untuk watak polis. Polis macam mana watak polis dalam cerita Orang Tu Jaga tu sehingga boleh jadi pelakon lelaki terbaik? Apa yang baiknya? Itu kena tanya juri. Bagus. Bagus. Jawapan dia sangat bagus. Kenapa dia memilih saya? Betul. Saya mencari juga kan. Tapi dalam keadaan secara umumnya berdasarkan rekod-rekod orang yang pernah menang apa semua, memang dalam satu tahun tu memang dilihat dengan satu list filem-filem lah yang bertanding lah, dan mana yang perlu diangkat. Jadi kalau tengok buat analisis tu orang ada PhD lah dia cakap. Analisis pernah pelakon ini, ada juga pelakon-pelakon yang memang memang popular jadikan terbaik. Jadi mungkin dan juri-jurinya berubah untuk memilih. Macam tahun ni lah. Kita tak tahu juri-juri itu memilih pula siapa pelakon terbaik dalam filem mengikut tahun tu punya senarai filem lah. Tapi kebanyakan ada juga kontroversi orang menilai kenapa juri menilai ni dapat menang. Kenapa ini ni. Tapi apa yang kebaikan daripada pemilihan juri itu kita kena ambil iktibar lah. Maksudnya kalau tahun ni siapa menang tu Mat Kilau tu? Adi Putra menang. Okey, kita mesti ambil tengok macam mana dia punya lakonan. So fokus tertumpu pada Adi Putra, macam mana dia menang dia. Macam dia buat apa semua, itu je kita dapat ambil lah. Kalau macam ni, okey, fokusnya macam mana saya buat contoh saya buat lakonan saya. Orang ambil tahun depan jadi orang lain. Jadi dia tak kisahlah dia menang tahun bila ke, tapi yang pentingnya macam orang mesti tahu macam mana dia melakonkan benda tu sebab di-highlightkan oleh juri. Dia naikkan oleh juri tau. Mantap. Kalau saya dinaikkan oleh juri tu orang mesti cari lah. Kalau saya cari dia tak elok lah. Betul. Kita nak cari. Betul lah. Sebenarnya dalam saya buat temu bual ni, saya banyak belajar juga ni. Jawapan-jawapan macam tu betul lah. Dan kalau orang tanya kau, apa yang kau bagus sangat dia boleh ni? Katanya juri ya. Takkan nak cakap aku bagus, juri yang kata aku bagus. Tak cakap aku bagus. Jadi betul. Tanya juri ya. Betul lah, betul. Saya tengah cari siapa juri yang pilih saya. Dan satu lagi. Itu mana yang ni filem? Ini filem ni. Ni. Sama juga ni filem tu. FFM. Ini FFM untuk watak yang sama, pelakon lelaki filem terbaik. Pelakon lelaki filem ke pelakon bantu lelaki filem terbaik? Pelakon lelaki terbaik.
ini sangat-sangat didambakan oleh setiap pelakon di Malaysia. Betul, kan? Kecuali saya, sebab saya bukan full time pelakon, kan? Untuk pelakon yang full time memang dia dambakan benda ni, kan? Tetapi dapat kepada pelakon yang bukan full time juga, kan? Dapat seorang pelakon yang background academician yang sangat bagus, Dr. Kudin, tahniah. Ini yang besar ni, Yang besar ni anugerah. Wah, ini Anugerah akademik negara. Ni anugerah akademik negara ni dia dalam bidang akademik lah. okey, apa yang boleh dapat benda ni? Apa yang Dr. Kudin buat dalam bidang akademik sehingga dapat benda ni? Okey, dalam bidang akademik akademik negara ni dalam kreativiti lah. Ini pun antara setiap pensyarah dia punya achievement dalam bidang akademik dia. Ini adalah antara piala yang berprestij jugalah. So maknanya kita hantar profil kita, apa yang kita buat tu, dan ada penilai-penilai. Dan satu Malaysia ni dia lihat siapa pensyarah yang dalam bidang ni yang berkebolehan, yang ada setaraf dengan dia punya penilaian dia tu, dia akan anugerahkan ni. So antara perkara yang syarat-syarat yang diletakkan tu adalah dia mempunyai keseimbangan dalam bidang akademik. Bidang akademik ni lah, nulis jurnal lah, apalah apa semua tu, pengajaran dan produk kesenian. Produk kesenian maksudnya macam apa? Buku, persembahan? Persembahan dan impact kepada masyarakat. Impact kepada student, impact kepada dunia. So antaranya adalah yang saya dapat lihat lah, sebab senarai saya hantar kan. Bila kita buat produk-produk yang secara akademik, so dia mendapat pengiktirafan di Malaysia dan di antarabangsa. Katalah buat persembahan di Cambodia. Dulu saya pernah buat GK di Cambodia. So orang Cambodia sebenarnya, kita buat seminar dekat Cambodia, kita buat research GK itu. Sebenarnya GK itu orang Cambodia pun rujuk pada Malaysia. Sebenarnya. Jadi kita ada, lepas tu saya ciptakan, berdasarkan tu kita ciptakan satu seni persembahan berdasarkan kajian tu. Dan memberi impact kepada perkembangan GK di Asia Tenggara. Itu maknanya dia beri satu contribution kepada seni persembahan. Jadi benda-benda tu dinilai. So antara syaratnya mesti menang dan diiktiraf oleh peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Jadi benda ni agak susah jugalah. Berapa orang yang dapat ni? Dia sekarang dah 15, yang ke-15 tak silap. 14 ke 15. Maksudnya setiap tahun seorang je? Tak. Kalau tahun tu tak ada penilaian dia tak sampai. Tak ada lah. Tak ada. Dan dah 2 tahun rasa tak ada orang. Bukan setiap tahun ada benda ni. Setiap tahun ada, tapi tak ada orang. Ada yang tak ada orang. Ada tahun-tahun yang tak ada orang sebab tak ni. Dan dia bertanding dengan kategori seni persembahan, tari, muzik, teater dan visual. Ada 4 kategori. Dipertandingkan, siapa-siapa dipertandingkan, dia akan menang gelaran ni. Maksudnya yang masuk dalam nama dia Anugerah Akademik Negara ke-14. 14. Betul lah kebangsaan ni. Siapa yang bagi? Perdana Menteri itu kan? Perdana Menteri. Anugerah Seni dan Kreativiti. Maksudnya dalam kategori ni geng-geng pensyarah seni lah. Pensyarah seni seluruh Malaysia, seluruh universiti Malaysia. Seni, tari, drama, muzik dengan visual arts. Jadi siapa yang bertanding tu kan, yang semua dia ambil profil tu, dia akan bertandingkan semua orang. Katalah macam muzik pun ada, tari pun ada. Dia tengok ini kali ni menang tu. Dan kebanyakan menang muzik. Sebab muzik ni mudah dia pergi antarabangsa. Ya, betul. Tapi ni berbanding dengan teater tradisional ni susah. Tapi kali ni dia dapat menang. Okey. Seterusnya Anugerah Cemerlang ini sama. Tak, ini Semaya. Ini UM bagi Anugerah Cemerlang dari UM bagi. Ini pun jangan dapat ni. Tak. Kita ni fakulti ke? Betul. Fakulti kita. Betul. Dari pusat kebudayaan sekarang fakulti seni kreatif tak dapat ni. Kan? Jangan dapat. Ni UM tu, bukan fakulti bagi tau. Ini UM bagi. UM bagi maksudnya. Kalau yang fakulti bagi yang tadi, mana tengok hadiah tadi? Aduh. Jangan tunjuk. Okey.
Okey, dengan Ini hadiah. ini apa ini hadiah yang Hadiah. Ah. Riok ni yang main. Muka dia bukan sama dulu. Ini dia pakai macam ni gitu. Buat persembahan. Habis orang kena tipu. betul. Riok. Ini watak ni tak ada dekat Malaysia tau. Riok. Watak je dalam riok ni. Watak Oh, dalam riok ni ada watak ni. Watak ni dipanggil apa dalam riok ni? ni warok. Orang warak lah, warak. Warok. Dia tak dekat Indonesia ada, dekat Malaysia tak ada. Jadi kerja saya menciptakan suatu watak ni dan persembahkan dekat orang-orang Jawa kat sini supaya dia orang nampak yang completenya tu, yang sama dengan tu. Jadi sebab tu saya jadi macam ni dulu. Jadi itu contribution kita pada komuniti orang Jawa tu. Kita kaji, kita bagi buat satu persembahan. Ini yang ni. Bukan kita nak apa, untuk kajian, untuk pengetahuan. Betul. Kita tidak semata-mata bermain seni adalah untuk berhibur, kan? Untuk lalai tak ada, kan? Dia spark kita untuk mengetahui benda-benda selain daripada konsep seni tu. Benda tu menarik bagi saya. Okey, baik. Masa sudah lama, saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Kudin dan tahniah kepada kemenangan yang Dr. Kudin dapat ni. InsyaAllah kalau dia berlakon lagi, saya rasa kemenangan ini adalah kerana cerita yang bagus, watak yang bagus yang diberikan kepada Dr. Kudin, sebab itulah menang. Kan? Bukan Dr. Kudin bagus, tetapi cerita yang bagus, watak yang bagus. Ya, betul. Semua orang pun boleh menang, kan? Betul kan? Betul. Semua orang boleh menang. Pelakon-pelakon Malaysia ni ramai yang bagus, tetapi belum dapat cerita yang bagus, watak yang bagus lagi. Betul. Kan? Betul. Kalau tak boleh menang, boleh pegang ini. Saya dah boleh pegang ni, okey lah. Walaupun ni bukan ambil aura. Aura. Okey, kalau ada apa-apa lagi pertanyaan, sila komen kat bawah. Mungkin Dr. Kudin akan masuk sendiri untuk balas komen. Kalau nak kecam pun kecam dalam komen, Dr. Kudin akan balas lah. Kalau kecam apa tu. Okey, terima kasih Dr. Kudin. Tercapai juga hajat kita untuk interview hari ni, untuk temu bual hari ni. Okey, kita jumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sebelum tu kita tengok dulu gambar yang saya nak tunjuk ni. Alamak.